Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam bab kupasan buku hakam-hakam fiqh yang berkait dengan wabak COVID-19 ataupun yang bertajuk dalam bahasa Arab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Wabak Al-Corona oleh Prof. Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaqih hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada poin yang ke-9. Poin yang ke-8 sebenarnya sama dengan poin yang ke-7 sebelum ini. Jadi saya tak perlu nak ulas tu. Lebih kepada untuk nak tafa'ul. Tafa'ul maknanya sangka baik juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana wabak ini akan pergi juga. Bila sampai masanya dia datang, dan bila sampai masanya dia akan pergi juga akhirnya. Jadi apa yang tinggal ketika itu adalah ganjaran bagi orang yang bersabar. Apa yang tinggal ketika itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang bersyukur. Dan insya Allah mungkin kalau sekarang kita menghadapi musibah, kalau sekarang kita menghadapi berbagai macam dugaan itu akan hilang juga akhirnya, akan berganti dengan kesenangan, akan berganti dengan keuntungan, akan berganti dengan kebahagiaan insya Allah. Jadi banyakkan tafa'ul, banyakkan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengharap doa kita segera dimakbulkan, ataupun jangan mengharap doa kita dispesifikkan pada waktu-waktu tertentu. Contoh misalnya kita nak wabak corona ni hilang sebelum ni. Jadi tak perlu kita doa supaya dengan doa-doa Nabi yang maksud Nabi SAW tidak menspesifikkan waktu bila wabak akan diangkat, balik akan diangkat. Allah marfa'anil bala wal wabak doa seperti mana yang biasa kita dengar, Allah marfa'anil bala, ya Allah angkatlah kepada kami bala ini. Bila diangkat itu terpulang kepada Allah SWT. Tak perlu kita memaksa kepada Allah untuk diangkat pada sekian-sekian hari, kerana berdasarkan kepentingan diri kita sendiri. Kita tak tahu, mungkin ketika mana kita mengharapkan sangat wabak itu diangkat, khair, kebaikan sebenarnya lebih baik untuk wabak itu tidak diangkat ketika itu. Kita pun tidak tahu untuk masa depan kita. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Kemudian yang ke-9 adalah sama dengan yang ke-8. Jadi yang ke-8 saya telah ulas sebelum ini pada bagian yang ke-4. Yang ke-10 adalah la yajuzu tarwi'ul mu'minin. Janganlah kamu menakut-nakutkan ataupun menakut-nakutkan orang-orang mukmin dan menyebarkan berita-berita ketakutan kepada mereka dan memasukkan perasaan duka cita ke atas diri mereka. Wa idza khalil huzni alaihim bal alaihi ay yahdhar min hadha. Bahkan wajib ke atas kita untuk kita menegah perbuatan-perbuatan seumpama ini. Fa inna hadza min adiyatil mu'min, kerana sungguhnya perbuatan inilah perbuatan orang-orang menyakiti orang-orang mukmin. Tinggalkanlah dalam bab berpolitik dan seumpamanya. Banyakkan bertafaul dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan di kalangan mukmin lelaki maupun mukmin perempuan, bighairi maktasabu, dengan bukan apa yang mereka usahakan, maksudnya bukan apa yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguhnya ihtamalu, mereka telah menanggung buhtanan wa ithman mubina,
buhtan ni lebih pada fitnah lah. Wa ithmam dan juga dosa yang sangat tuduhan, buhtan lebih pada tuduhan. Wa ithmam mubina dan juga dosa yang sangat-sangat terang. Wala tahinu, begitu firman Allah Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kamu merasa hina, wala tahzanu, janganlah kamu merasa duka cita, wa antumul a'launa, sedangkan kamu adalah orang-orang yang tertinggi. In kuntum, ini sekiranya kamu orang-orang yang mukmin. Jadi tak perlu kita nak sebarkan berita-berita yang mengundang keresahan, mengundang duka cita. Biarlah berita-berita tersebut disebarkan oleh pihak yang berautoriti, iaitu pihak pemerintah. Tidak perlu kita yang tidak ada apa-apa, kita yang menyebarkan berita-berita tersebut, mengundang kepada kesakitan kepada hati orang-orang mukmin. Betul, di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman muslimuna, orang muslim itu adalah orang yang selamat lidahnya. Selamat maksudnya sejahtera orang muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, daripada lidahnya. Kalau zaman sekarang lidahnya termasuklah apa yang kita ucapkan, wa yadihi dan juga daripada tangannya, apa yang kita perbuat, termasuklah apa yang kita tulis kalau dalam Facebook, apa yang kita posting, itu semua termasuk termasuk dalam kelompok lisan dan juga yad, tangan, lidah dan juga tangan. Jadi kita tak perlu nak menakut-nakutkan orang-orang mukmin, tapi bukan bermakna di situ kita boleh takutkan orang-orang kafir. Tidak, sama jugalah. Orang kafir pun tidak perlu ditakut-takutkan dengan berita-berita yang tidak pasti. Zaman sekarang zaman yang sudah kita kata membawang. Jadi kita tak perlu kita nak melampau. Jangan kita mengikuti kepada orang-orang yang awam, yang mereka melampau dalam menyebarkan. Kita kena ingat bahawasanya Raqib dan Atid sentiasa mencatat apa amalan-amalan kita, apa yang kita tulis. Dan Facebook yang kita tulis, walaupun di komen ataupun di mana-mana sahaja, walaupun kita guna nama yang samaran ataupun nama palsu, identiti palsu sekalipun, ia tetap juga tidak akan terlepas daripada pandangan Raqib dan Atid. Tidak akan terlepas daripada malaikat. Kita boleh menipu manusia, kita boleh memperdayakan siapa-siapa sahaja orang yang kita tidak sukai, tapi kita tidak boleh menipu Allah dan tidak boleh menipu para malaikat yang mengawasi kita. Jadi apa yang kita perlu buat, jangan tambahkan dosa, tapi tambahkan pahala dan kebaikan. Okey, habis berkaitan tentang poin yang perlu disarankan kepada kita untuk nak mengelak wabak corona ini. Di sana ada hukum-hukum fiqh yang berkaitan tentang wabak corona ini. Yang pertama disebut di sini ada banyak, antaranya adalah at-tadawi wa tat'im, iaitu berubat. Wa tat'im, iaitu tat'im ini lebih kepada makan suplemen, makan vitamin, makan untuk pencegahan sebelum benda itu datang. Jadi berubat daripada sakit itu, hukum asalnya adalah boleh, tidak ada masalah. Maksudnya kalau kita demam, kita tak nak berubat, tidak dicela dalam syarak, dengan asalkan kita tidak menyakiti orang lain. Asalkan kita tidak menyakiti orang lain, tidak memberi mudarat kepada orang lain. Kalau kita demam, kita memberi mudarat kepada anak kita, kita memberi mudarat kepada isteri kita, dengan kita tidak berubat, maka ketika itu dicela dalam syarak. Jadi macam mana dengan isu dengan wabak ni? Wabak ni kita kena taat kepada pemerintah kita. Kalau kita nak bertawakal sekalipun, bertawakallah selepas kita berubat. Sebab di sana dalam isu wabak ni, itu telah ada perintah khusus daripada waliul amri, yang mana
mensyaratkan kepada kita untuk kita pergi hospital dan berubat di sana. Jadi kita tidak boleh melanggar perintah pemerintah kita. Kalau kita ada gejala-gejala, simptom-simptom, ataupun ada kalau tak ada gejala sekalipun, ada kontak dengan pesakit-pesakit yang dihinggapi dengan virus COVID-19 ini. Mestilah kita kena pergi sana dan kita tidak boleh mengingkari arahan daripada pemerintah. Kerana wabak COVID ini dia boleh merebak kepada orang lain. Janganlah kita fikirkan diri kita sendiri yang nak bertawakal. Tapi hendaklah kita fikirkan juga kepada orang lain. Anak isteri kita dan juga orang-orang yang lain. Bagi mereka-mereka yang bekerja di dalam bidang perubatan ataupun yang bekerja di frontline dalam bidang ini, maka mereka lebih-lebih lagi mereka kena menjaga diri mereka kerana mereka punya potensi untuk dihinggapi penyakit ini sangat-sangatlah tinggi berbanding kita yang jauh di rumah yang tidak bercampur dengan orang lain. Jadi walaupun asal hukumnya adalah harus berubat, itu harus, maksudnya boleh kita tak berubat, boleh, sebab itu asal hukum. Tetapi menjadi wajib dalam perkara ini kerana dia adalah merupakan arahan pemerintah, kerana dia merupakan wabak yang boleh menyebarkan kepada orang lain dan memberi kemudaratan kepada orang lain, dan kerana dia boleh membahayakan nyawa orang lain. Adapun makan makanan vitamin C dan seumpamanya bagi mengelakkan ataupun menambah imun, menambah antibodi badan kita sebelum kita dijangkiti, ia berbalik kepada isu harus. Di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamr al-ajwah lam yadurhu bidzalikal yawm sammun wala sihrun." Sesiapa yang berpagi-pagi memakan 7 tamar, 7 kurma, 7 biji kurma daripada kurma ajwah, sebuah kurma, satu jenis kurma yang kita masyhur panggil kurma Nabi di Malaysia ni. Kayaknya namanya kurma ajwah, bukan kurma Nabi. Lam yadurruhu dzalikal yawm, tidak akan memudaratkan padanya pada hari tersebut, sammun wala sahrun, oleh racun dan juga oleh sihir. Tapi racun dan sihir untuk virus tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Hanya untuk racun dan juga sihir insya-Allah tidak akan memudaratkan. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga di sana suplemen ini dari dua. Pertama suplemen zahiri, macam makan kurma ajwah 7 kali ini. Di sana ada suplemen batini, protection dari sudut batin. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW ataupun yang kita dah sebut sebelum ini, yaitu doa dengan doa-doa yang ma'thur. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW daripada hadis Uqbah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi SAW berkata, laqad unzilat 'alal lailah ayatun, dah turun pada malam ini satu ayat, beberapa ayat, lam yata'awwad bimithlihin, yang mana boleh boleh melindungi seumpama dengannya, iaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan kita al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat ni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, atau mau'idatain. Jadi berbalik kepada tajuk ini, iaitu tajuk berubat ini, asal hukumnya adalah harus tetapi diwajibkan. Kenapa hukumnya berubah-ubah? Kerana maslahat ketika ini menghendaki kepada kita untuk berubat dan bukan untuk bertawakal semata-mata. Kalau ini demam biasa ataupun yang tidak mengganggu orang lain dan tidak menyakiti orang lain,
Sebab di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang mana memang nak sebab mereka mengetahui betapa nilainya penyakit itu, mereka sanggup, mereka sakit daripada mereka berubat, tapi mereka tidak menyusahkan dan tidak memudaratkan orang lain, maka ketika itu mereka boleh, tidak ada masalah untuk mereka tidak berubat. Di sana ada para ulama, ramai para ulama, hatta Imam Syafi'i sendiri pun dikatakan mati akibat daripada penyakit buwasir. Buwasir. Sebab apa? Mereka menikmati benda tersebut, kesakitan tersebut, dan mereka nakkan benda yang lebih daripada sakit itu. Dan masa yang sama mereka tidak memudaratkan orang lain. Kan? Penyakit itu tidak berjangkit kepada orang lain. Penyakit tidak berjangkit, tidak ada masalah untuk kita nak bersabar, dan kita nak bertawakal, dan kita tidak berubat. Dengan syarat kita tidak memudaratkan orang lain, kita tidak mengajak orang lain yang mana tawakalnya setinggi kita, dan majoritinya benda ini hanya berlaku kepada para ulama kerana mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sakit pun tidak ada siapa yang mengetahui kecuali orang teman-teman mereka yang rapat, dan sakit mereka tidak menghalang mereka daripada mereka beribadah. Kita tak sakit pun susah nak ibadah. Apatah lagi dalam keadaan sakit. Misalnya di sana ada macam-macam, kita nak rukhsah, kita nak keringanan untuk beribadah. Tapi para ulama tidak. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mana mereka telah merasai kelazatan, kenikmatan hampirnya mereka dengan Allah SWT. Bukan mereka ada kekayaan, sebab mereka tetap juga beribadah sama seperti orang lain, bahkan lebih dahsyat lagi daripada orang lain, daripada kita orang awam ni. Kan? Kita habis banyak masa pada benda-benda yang lain. Tidak seperti mana mereka sibuk dengan kitab, sibuk dengan bacaan buku, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan beribadah. Itu mereka. Kan? Kita sibuk dengan benda-benda yang lain. Yang mana mungkin kalau kena sakit macam mana mereka, kita tak sanggup untuk berubat, untuk tidak berubat. Maka ketika itu kita akan, kalau kita tak berubat, maka kita akan menyusahkan orang lain. Daripada kita menyusahkan orang lain, yang lebih baik kita berubat. Kita pergi berubat. Kemudian seterusnya masalah yang kedua ataupun poin yang kedua adalah al-ilaj wa tadawi, iaitu berubat dengan perubatan. Al-aslu fi tadawi annahu jaiz, itu nak berubat ini dia adalah benda yang harus, wa mubahun, bahkan dia adalah benda yang dibolehkan. Mana kita boleh tak nak, harus maksudnya benda yang tidak ada pahala ataupun tidak ada dosa, harus. Bal qad yajib, bahkan kadang-kadang ia menjadi wajib. Macam tadi lah, ada situasi menjadi wajib. Macam zaman sekarang ni, siapa yang kena wabak corona dia wajib dah, dia tak jadi harus. Bahkan kalau dia tinggalkan perkara tersebut, dia jadi haram. Oh, besar ni hukum haram. Sebab apa? Sebab mudarat dia lebih besar lagi. Itu sahaja. Mudarat dia yang menipu orang lain lebih besar lagi, maka itu wajib untuk dia berubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'dul ad'iyah war ruqa allati fiha tadawi wal istisfa. Bahkan di sana disebut Nabi sallallahu telah menyebutkan banyak sebagian doa-doa dan juga ruqyah, iaitu doa dengan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Lafaz-lafaz hadis Nabi allati fiha at-tadawi, yang mana untuk berubat, wal istisfa, dan untuk menyembuhkan. Jadi kalau orang yang ditimpa sakit, dia boleh berubat dengan dua perubatan. Pertama perubatan secara zahiri, yang kedua perubatan secara batini. Bahkan yang lebih baik dua-dua dia buat. Pertama dia ruqyah diri dia, yang kedua dia pergi berubat, pergi ambil ubat. Dua-dua dia buat. Tapi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berkata, in kana syifa fi syai'in, jikalau ada syifa, ada penyembuh pada sesuatu itu, fa fi syurtatin mahjamin aw syurbatin asalin aw qayatin narin, maka dia ada pada maksudnya pada apa? Pada hijamah. Hijamah ni lebih kepada apa? Berbekam. Ataupun minum madu, ataupun qayatin narin, ataupun benda yang berubat dengan benda yang
besi yang dipanaskan oleh api. Maksudnya 3 perkara ini boleh mengobati, tapi bukan maksud mutlak kepada 3 benda. Maksudnya kalau kita kena bab perubatan, jangan serah kepada para asatizah, tapi serah kepada para doktor. Macam tu. Cuma hadis ada menyebutkan tentang tiga perkara ini, dan dalam bidang saintifik pun telah membuktikan banyak benda yang boleh dihilangkan dengan 3 perkara ini. Pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu, dan yang ketiga dengan dengan pembedahan. Dari sini baru pembedahan lah. Surgery lah, pembedahan. Jadi 3 benda ni boleh kita berubat dengan 3 perkara ini, dan boleh berubat dengan selain daripada 3 perkara ini. Tak wajib dengan 3 perkara ini. Cuma ini 3 perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, tadawaw wala tatadawaw biharamin. Hendaklah kamu berubat dan janganlah kamu berubat dengan benda-benda yang haram. Maksudnya kita boleh berubat dengan apa sahaja ubatan, asalkan benda itu bukan benda yang haram, bukan arak, bukan najis, bukan binatang-binatang yang diharamkan untuk kita, seperti mana anjing dan babi, kan? Maka yang lain-lain kita boleh. Tapi macam mana kalau kita bersin tu daripada lemak babi? Jikalau itu dipanggil, itu kaedah itu asalnya adalah haram, tetapi dibolehkan bila mana tidak ada benda lain yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya. Seperti mana Nabi SAW membenarkan sahabat memakai sutera bagi sahabat yang berpenyakit. Sangat sutera itu asal hukumnya adalah haram bagi lelaki. Tidak boleh diguna pakai sutera. Kita tak boleh pakai sutera. Tapi untuk sahabat yang ditimpa sakit kulit tertentu, yang mana dengan sutera itu dia boleh cepat menyembuhkan sakit kulit dia, maka Nabi SAW membenarkan. Jadi benda ini perlu rujuk kepada para doktor lah, kan? Bukan para asatizah. Cuma asal hukumnya berubat tu dengan perkara yang mubah. Okey, kalau kita boleh tak kalau kita sanggup untuk kita tak berubat dengan benda haram, asalkan sebab kata asal hukum berubat tu haram kan? Bila kita tahu benda tu haram, kita tak berubat dengan dia sebab kita tak nak terjatuh dalam benda haram, sekalipun atas alasan darurat, sebab kita rasa kita boleh tahan. Boleh, tapi dengan syarat kembali kepada asal tadi, iaitu dia tidak memudaratkan diri kita dan tidak memudaratkan orang lain. Itu saja. Kalau kita jadi macam para ulama, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia berjangkit kepada orang lain, maka ketika itu tidak boleh untuk kita nak mengelakkan perkara itu, kerana perkara itu termasuk dalam perkara darurat. Perkara darurat kita dibolehkan pada kadarnya. Pada kadarnya. Di sini itu pada kadarnya lemak dia itu. Tapi sekarang ni dikatakan ada vaksin-vaksin yang halal, maka boleh ambil yang halal. Itu dadah boleh tak? Dadah asal hukumnya adalah harus untuk perubatan. Dia sama dengan benda-benda yang lain. Cumanya dia jadi haram tu bila mana benda itu merosakkan akal, bahkan memudaratkan jiwa orang itu. Ulama mengharamkan dadah bukan kerana sifat dadah itu, tetapi kerana mudarat yang dibawa oleh dadah itu bila mana dos yang diambil berlebihan. Sebab penagih dadah, bila mereka ambil dadah tersebut, pertama mereka ambil dengan tanpa pengawasan daripada doktor, dan mereka tak ambil doktor pun untuk nak suntik mereka dadah, sebab bagi mereka kalau doktor memang mereka tak akan high lah, maksudnya mereka tidak akan hayal lah, kan? Mereka akan, yang kedua dia akan memudaratkan kepada keluarga dia, dan yang ketiga dia akan memudaratkan diri dia sendiri. Dia tak boleh buat apa-apa ketika itu. Dia tak boleh buat apa-apa, bahkan dia akan tenggelam dalam alam dia sendiri.
Dan kemudian dia akan memudaratkan diri dia sampai dia boleh mati. Jadi waktu itu ulama telah haramkan dadah tersebut bukan sebab ain dadah. Sudah ulama haramkan arak bukan sebab arak itu sendiri, tapi kerana nas dan dalil, dan juga di sana ada peran arak itu memabukkan. Air yang sama anggur, perahan anggur, kita buat jadi jus, kita boleh minum, jadi kita boleh minumlah sebanyak mana yang kita nak pun tak ada masalah, kan? Jus anggur. Tapi bila perahan itu diperam dan menjadi arak, kemudian diminum dan memabukkan, dan oleh kerana di sana terdapat hadis Nabi SAW yang sikit pun, yang banyak pun mabuk, maka sikit ini pun haram. Setiap benda yang memabukkan, walau banyaknya, pada banyaknya, maka waqaliluhu haram. Sedikitnya pun adalah haram. Maka ketika itu arak adalah diharamkan untuk kita. Walaupun kita kata saya minum sikit teguk, saya tak mabuk, saya minum segelas baru mabuk, maka tidak boleh, sebab arak ada dalil yang khusus isu pada arak, walaupun ilahnya sama memabukkan. Tapi untuk benda-benda yang lain, di sana kita kena rujuk para ulama yang mana mereka lebih arif, lebih tahu lagi berkenaan tentang sesuatu perkara itu, kan? Kemudian di sana terdapat di Nabi SAW yang lain, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an. Tidaklah Allah turunkan penyakit melainkan illa anzala, melainkan diturunkan baginya dawa, yaitu penyembuh. Maksudnya tidak Allah turunkan virus ini melainkan di sana adanya penyembuh. Cuma kita je tak jumpa penyembuh tersebut. Tetapi Allah Taala turunkan penyakit mesti di sana ada penyembuh. Cumanya kita dengan ilmu yang sedikit boleh jadi tak jumpa, boleh jadi jumpa. Itu bergantung kepada kajian kita sebagai manusia. Tapi kita kena yakin bahwasanya setiap ubatnya, setiap ubat akan ada di sana, setiap penyakit akan ada di sana ubatnya. Kemudian di sana disebut waqad dzakara ulama anna tadawi yajib idza kana tarkuhu. Bahkan di sana disebutkan para ulama anna tadawi semuanya berubat itu wajib idza kana tarkuhu yuaddi ila itlafin nas awil manfaah. Kerana apabila kita meninggalkannya, maka dia akan menghancurkan, memudaratkan jiwa kita ataupun manfaat, memusnahkan. Au ila itlafi tarfin min al-atraf, ataupun satu daripada, maksudnya salah satu daripada dua perkara ini. Maksudnya sama dia membawa kemudaratan lebih dahsyat, menghancurkan jiwa kita, menghancurkan diri kita, atau menghancurkan orang lain, maka kesemua itu menjadikan ianya memberi mudarat. Dan ia menjadi wajib bagi orang yang bagi golongan muslim kita yang lain, seperti golongan tabligh, sebagian awam lah, orang yang alim mereka mengetahui, orang yang awam kadang-kadang mereka terlalu bersemangat dalam tabligh sehingga kata Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Artinya makhluk tidak ada kuasa dalam perkara yang mana tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam perkara ini, virus ini, Allah izinkan kepada virus ini untuk mematikan seseorang, asbab dia mematikan seseorang, maka virus itu boleh mematikan. Dan kena wajib di situ wajib di situ untuk kita berubat supaya virus itu tidak menjadikan kita bertambah teruk dan memudaratkan diri dan jiwa kita. Begitu juga di sana, فإذا علم أو ظن منفعته وتركه يؤدي إلى تلف النفس أو طرف من أطراف أو منفعة من المنافع. Maka bila diketahui ataupun bersangka manfaatnya dan meninggalkannya akan membawa kepada talafin nafs, membinasakan jiwa, ataupun salah satu daripada perkara lain, ataupun manfaat daripada menghancurkan manfaat-manfaat yang ada. Fa inna tadawi yakun wajiban.
maka berubat adalah menjadi wajib. Wa hadza yakunu fi mithli hadhihi nazilah. Maka itulah yang berlaku dalam wabak inilah. Kan? Fatarku tadawi yuaddi ilal halak. Kalau kita meninggalkan berubat, maka dia akan membawa kepada kebinasaan. Fatarkul ilaj, meninggalkan diubati, yuaddi ila intishar, akan membawa kepada merebaknya mithla hadhil marad, penyakit ini. Fa idza kana tadawi sabilan lil huffaz 'ala an-nafs fa innahu wajib. Maka apabila berubat itu adalah salah satunya jalan untuk nak memelihara jiwa kita, maka ketika itu menjadi wajib. Faqad qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, innallaha kana bikum rahimah, sungguhnya Allah sangat penyayang untuk diri kamu. Jadi Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita, dan dia tak membenarkan kita untuk bunuh diri kita. Bahkan dia mensyorkan kepada kita untuk meminta kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk berubat. Maka ketika itu kalau kita berubat tidak menjadikan kita hilang tawakal. Kerana tawakal itu bukanlah dengan kita meninggalkan berubat. Bahkan berubat itu adalah salah satu tawakal. Bukan tawakal itu berarti kita meninggalkan perubatan. Apatah lagi dalam isu ini, bahkan wajib untuk kita. Dia akan boleh dikatakan berdosa untuk kita. Sebab bila mana dah wajib, maka berdosa untuk kita. Berdosa untuk kita menyakiti orang lain. Berdosa untuk kita memudaratkan orang lain. Berdosa untuk kita memberi sakit, bahkan menyebabkan kematian ke atas orang lain. Maka ketika itu berubat ketika ini adalah diwajibkan. Wa idza alima aw zanna naf'ud dawa wa tarku la yuaddi ila halak huwa mustahab. Kalau kita tahu ataupun kita rasa bahwasanya ad-dawa meninggalkan perubatan itu la yuaddi ila halak, tidak menyebabkan kepada kebinasaan, bahwa mustahab, maka dia adalah satu benda yang digalakkan. Wa idza syakka fi manfaatihi, apabila syak dalam manfaatnya, walam ya'lam aw yaghlib 'ala dhann annahu yanfa' fa innahu mubah. Kalau kita ragu-ragu manfaatnya, maksudnya manfaat berubat tu, ataupun kita tak tahu, ataupun kita rasa secara zon, rasa secara cenderung kita bahwasanya dia memberi manfaat, maka dia adalah harus. Maksudnya boleh kita tinggalkan berubat kalau macam tadi dah. Kalau sebaliknya, maksudnya kalau penyakit-penyakit itu menyebabkan tidak memudaratkan diri kita dan tidak memudaratkan orang lain, hanya dia berlalu begitu sahaja dan tidak menjejaskan amal ibadah kita, maka tidak ada masalah ketika itu untuk kita meninggalkan berubat. Tapi dengan syarat tawakal kita tinggi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita nak kata, adakah kalau kita berubat kita hilang tawakal? Tidak. Sebab para sahabat pun ada yang berubat. Ada yang berubat. Ruqyah syar'iyah itu wujud pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak melarang untuk berubat. Bahkan Nabi dalam bab sihir, Nabi berubat. Nabi berubat dengan ruqyah. Maknanya, Nabi bukan membiarkan sihir itu begitu saja. Nabi berubat. Dan para ulama pun, mereka ni, kalau mereka tahu benda itu memudaratkan diri mereka, maka mereka akan berubat. Jadi benda itu kena rujuk kepada doktor lah, kepada doktor dalam bab-bab penyakit yang lain lah. Tapi dalam bab penyakit, contoh benda itu 50-50 kan. Contoh orang kena punya kanser kan. Doktor kata 50-50. Kalau engkau berubat dengan cara ini, maka 50%. Kalau engkau tak berubat pun, maka 50%. Maka itu kita ada pilihan. Sebab ahli yang bagi perubatan itu doktor itu telah memberikan kepada kita tidak ada jaminan antara dua. Maksudnya kita tetap akan mati juga. Bagi ketika itu kita boleh pilih. Dan penyakit itu tidak menjangkiti orang lain. Maksudnya macam kanser kan tak jangkit orang lain. Maka ketika itu kita bolehlah untuk kita nak tawakal sepenuhnya, ataupun kita nak berubat. Okey.
Nah, habis ya, dah 1,5 jam untuk kuliah kita pada malam ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat buat diri saya yang berkata-kata, dan saya banyak mendapat manfaat daripada buku beliau, insyaAllah penuh dengan penas dan dalil, dan akhir dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah